Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ustazah. Waalaikumsalam. Okay, insyaAllah. How's Lailatul Qadar? Have you tried to achieve something ataupun target something this last 6 days, insyaAllah? Ya. Can everyone hear me? Yes, can hear you Ustazah. Okay. Dimulakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's start our session with Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Okay, inshallah today is about Hari Raya Circuit Breaker, okay, or preparation for Eid. Okay, I changed a bit because of due to this COVID, right? So Hari Raya during Circuit Breaker. Okay, so inshallah we go through one by one. What are the things that actually we can do and prepare for it? Okay, because of this is different from other year, betul? Kita lain daripada kita sambut Hari Raya lain daripada tahun-tahun sebelumnya. Okay, inshallah. So kita akan usually kita akan go through first what is Hari Raya, what is Idul Fitri. Idul Fitri means festival of breaking the fast, meaning Hari Raya tu kita disambut okay oleh orang semua umat sedunia, orang Islam, orang Muslim, yang mana yang menandakan kita telah habis berpuasa, dan inilah daripada kita mula starting from subuh until Maghrib. Yes. So Idul Fitri also is a reward from Allah Subhanahu Wa Taala for the believers, okay, who have fast during the holy month of Ramadan. So inilah masanya untuk, bukan kita celebrate party, bukan kita celebrate, maknanya kita celebrate tu biarlah hanya memadai sekadar kita tahu adalah ni waktu kebebasan, maknanya kita dah tak ada lagi terikat dengan laws of apa orang cakap tu on the holy month, okay. So maknanya kita, bukan berarti kita lepas ni dah boleh mengumpat, kita dah boleh buat macam, no. It's the meaning of kita dah tahu apa yang boleh dilakukan sebagai seorang manusia dan apa yang tak boleh dilakukan sebagai seorang manusia. Bukan hanya Ramadan je kita jadi malaikat, tapi kita sepatutnya memperbaiki diri dari semasa ke semasa, insyaAllah. So next, hadis on Hari Raya. Okay, preparation on Hari Raya is, mesti nak tahu hadis yang mana kan. Hadis whereby ketika Rasulullah SAW ada sahabat, ada dua orang budak kecil, budak perempuan nyanyi happy, you know. Macam anak-anak kita kalau tu main bunga api, you know, upin ipin lah, whatever, right. So adakah kita boleh untuk nak happy Ustazah? Kan, tapi kita sederhana lah, janganlah sampai dia macam
membazir. Jangan sampai kita sampai satu amalan tu kita sampai kita lupa yang kita ni sebenarnya baru je habis puasa. Baru je collect pahala, tiba-tiba dah kena minus point kan. So it's like a different thing lah. Okay. So Rasulullah SAW pun kata biarkan Abu Bakar kat sini, kan hari ni hari raya. Tak semestinya dia tak boleh nak bergembira di hari raya. Kita boleh bergembira di hari raya. Okay. So what are the preparation, what to prepare for this circuit breaker, hari raya circuit breaker. Okay, so the first thing first must be kita kena modesty, kita kena bersederhana dalam segala apa yang kita lakukan. Ini first set a meal for your family. Okay, for family, maknanya kita ada lauk pauk lah. Tak kisahlah kita nak order ke, nak masak ke, ada orang masak, ada orang lebih suka masak kan. Ada orang yang dia akan masak banyak-banyak and give to the family, ada yang macam tu. Ada juga macam ustazah tak masak banyak sebab kat rumah berapa orang je. Jadi tak adalah sangat meriah. Jadi hanya masak untuk 3 orang saja. Tak adalah yang meriah sampai, you know, there's 3 generation in your house. So tu yang lagi best kan hari raya. Walaupun tak dapat keluar, but still we can celebrate together. Okay, make sure janganlah sampai membazir. Pastikan bila masak tu plan betul-betul. Sebab whenever you plan something to cook, sometimes it might last go to the dustbin. Okay, sebab in the Al-Quran already Allah said, okay, inna mubazirina kanu ikhwan syayatin wa kana syayatu li rabbil kafur. Ini meaning siapa yang suka membazir adalah sahabat kepada ataupun bersaudara dengan syaitan. So kita nak parts of them. So make sure first Syawal tu janganlah terus jadi geng dia. Sebab kita dah sebulan dah tak ada dengan dia kan. So make sure tak nak jadi geng terus. Okay. So apa-apa yang kita makan, make sure kita makan itu memadai, sederhana. Masak itu mencukupi. Ada orang yang masak ramai banyak-banyak then dia delivery. Boleh, tak ada masalah. Okay, kuih raya pun jangan sampai membazir, sampai ada tu expired sampai tahun depan. Masih ada lagi kuih raya tak tersentuh. Make sure dalam during this circuit breaker there's a lot of things to be prepared. Meaning dari sudut duit emergency, you know, all that. So kuih ni kalau boleh biarlah 1-2 memadai. Sebenarnya this preparation is just we cannot go out. So kalau siapa pun nak datang, even hanya nak makan dalam rumah saja within our family members. Okay. Hari Raya clothes. Okay, Raya clothes means you can, first day kita disunahkan untuk pakai baju-baju cantik. So kita prepare lah baju cantik. Okay, prepare cantik-cantik mana yang memadai. Kalau memang tak ada then it's okay. Kita pakai baju yang masih elok, nampak cantik lagi dan boleh pakai untuk Hari Raya pertama. So kat sini Ustazah love this quote, less is more. So maknanya kita memadai, kalau cukup je lah macam tu. So make sure don't make our last scenes. Okay, make sure don't bring our last scene, okay, to Syawal. Okay, maknanya kita dah hapuskan banyak dosa kita dah banyak minta ampun dengan Allah SWT, supaya kita janganlah kita bawa pula dosa-dosa yang lalu tu kepada Syawal. Hari Raya pertama tu dah gone case, so cannot. Okay, so in preparing Idul Fitri is really needed in Islam sebab kita ada banyak sunnah-sunnah during the Hari Raya. Okay, tapi disebabkan kita terlampau banyak kita with this circuit breaker and everything, so we just need video call this and please don't visit. Okay, sebab kita tak tahu sebenarnya kita pembawa ke dan sebagainya. Bila government say jangan visit, so means don't visit. You just imagine you have a mom at 60 plus years old and you visit her, lepas tu then you balik dia sakit. Risau tak? Sebabkan kerana kan kita ikutkan kita punya need wants, kita lupa our parent needs. Okay, sebab biarlah jauh tapi dekat di hati. Maksudnya kita mesti boleh hantar makan, kita boleh still video call. You want to video call, you do a list, okay, from the side of your husband side, your mom side or siapa, buat list, lepas tu buatlah video together, selamat Hari Raya. This year is a different year, so prepare your mental and physical fully, because I know it's going to be a different thing, because
Ustazah pun termasuk. Sebab selalunya kita akan solat raya dekat masjid, betul? Tapi this year kita akan solat raya kat rumah. So macam mana tu Ustazah? So later I will share with you masa dia nak solat raya. Muiz pun dah keluarkan all the guidelines for you to solat hari raya in your house, your own house. Okay. The good thing siapa yang bertuah itu adalah yang beruntung itu adalah orang yang stay dengan parents dia, you know. They still meet their parents physically, unlike yang duduk jauh, yang tinggal jauh, walaupun berapa blok pasti tak boleh pergi. Melainkan your parents really need assistance, anything about makanan ke dan sebagainya. So it's a must for you to go, of course. But then make sure you take care of yourself and your surroundings. Sebab kita tak tahu sebenarnya bila sebenarnya siapa yang punca. Macam tu. Siapa sebenarnya yang punca. Sebab kadang-kadang kita rasa macam oh no, it's not me, no. Tapi sebenarnya kita yang tak ada simptom ni sebenarnya yang punca. Sebab tu kita kena dengar dalam Al-Quran dia kata wa'ati Allah wa'ati Rasul wal ulil amri minkum. Kita kena patuh kata Allah, kita kena patuh kata Rasulullah dan kita kena patuh kata pemimpin kita. So whenever that our pemimpin is ketua kita sekarang ni adalah Muiz, government kita. Jadi kita kena dengar nasihat mereka supaya kita jangan jadi punca ni cluster, hari raya cluster. Kita pun tak nak benda tu berlaku, betul? Jadi this is the time for you to make a new thing, a new norm. Okay, a new normal things that kita sambut hari raya through this technology. Okay, insyaAllah. Alright, next. So this is the 6 simple acts for you to prepare during the sunnah acts during hari raya or preparing for hari raya. Make sure, okay, you takbir with your family. Malam raya dah boleh start takbir together. Okay, clean yourself and make sure bangun tidur tu bangun awal. Macam kita nak pergi solat raya tapi kita buat kat rumah. Okay, kita pakai baju yang baru ataupun baju yang masih baik lagi untuk kita pakai. Okay, put on perfume. Janganlah satu botol perfume. Okay, so make sure you makan sikit dulu. Walaupun dalam rumah, tak apalah cepat solat dulu, masalah kita makan. Tak. Tapi ini sunnah Rasulullah SAW, kita makan sikit. Makan je sikit, just jama ke ataupun minum air, memadai. Okay, before kita perform the solat. Okay, after kita perform the solat together with our family, then kita dengar khutbah raya. So khutbah raya pun kita akan dengar differently, right? Online. So this is the solat. I think semua orang dah nampak, semua orang boleh go through the Muiz and everything. It's the same thing juga. Okay, sama kita solat this time solat raya tak ada azan, tak ada iqamah. Jadi kita kena ikut imam. So imam takbir, then after that kita kena takbir, baca takbir 7 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 7 kali. Dan after that baru kita recite Fatihah. Selalu kita recite Fatihah dulu, betul? After iftitah, but it's now solat raya different. Kita doa iftitah dan kita baca takbir for 7 times. Okay, takbir maknanya sekali dengan takbir. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar for 7 times. Okay? Then after 7 times baru you baca surah Al-Fatihah and any other surah. Dan after that rukuk, sujud dan bangun balik, kita baca the same thing, terus baca baca takbir 5 times. Okay? Dan after that kita baca surah Fatihah, dan after that kita baca surah sama juga the same thing dan give salam. It's easy, right? Salat hari raya. Okay? Kalau ada soalan just pop up, okay? Sebab kita pun what are you going to wish? Okay, ada orang selamat hari raya. So doa for Idul Fitri untuk kita bagi kat wish dekat orang, it's better to be this way. Okay, taqabbalallahu minna wa minkum wa ja'alna minal a'idin wal faizin. Apa maksud dia? Semoga Allah menerima puasa kita dan menjadikan kita kembali dalam keadaan yang suci dan termasuk orang-orang yang mendapat kemenangan. Okay, masa hari raya pertama tu janganlah terus kita jadi perangai lama kita. Ini penting ya, sebab kadang-kadang kita lupa sebenarnya kita terbawa-bawa sifat lama kita balik.
Sedangkan masa bulan puasa tu menangis minta ampun dengan Allah SWT. Tapi dengan satu saat je kita akan terlupa. Sebab tu kita kena sentiasa bersederhana supaya kita tidak lalai ataupun tidak terlupa dengan apa yang telah kita lakukan sebelum ini. Supaya kita mendapat ganjaran orang yang mendapat kemenangan. Orang yang menang daripada puasa selama 30 hari. Betul? Jadi jangan sia-siakan puasa kita. Okay, then next one. Okay, just want to give you the things that Muiz give you our mosque. Okay, kita akan takbir sama-sama. Okay, di tingkat rumah kita mengimarahkan dalam rumah kita takbir raya bersama-sama dengan keluarga. Okay, so make sure you stay tuned. Bangun tidur awal, jadi bila dapat bangun awal, jam setengah kita dah standby untuk takbir raya bersama-sama. Okay, kalau kita siapa yang tinggal Isai pergi dekat mosque yang Facebook mosque mana-mana, for me it's Al-Islam, so you can go to Al-Islam mosque, okay, to follow us together takbir with our family, insyaAllah. Okay, then we are encouraged to perform solat Idul Fitri at home with our family. So this is the itinerary, okay, itinerary yang mana this year punya itinerary, okay. So kita digalakkan. So this is going to prepare. Sebabnya kita tak ada nak prepare duit raya, betul tak? Semua, adakah duit raya wajib, Ustazah? Duit raya wajib tak sebenarnya? Sebenarnya duit raya ni satu adat. Okay, adat sahaja, adat orang Melayu, di mana pemberian kalau ada lebih kita bagi, kalau tak ada then tak jadi masalah, tak dosa, tak mendatangkan dosa. Okay, hari raya adalah satu kita minta ampun, after kita dah buat banyak kesilapan, masihlah kita nak bersilaturahmi, together with the family, with dengan saudara-saudara kita terdekat, kan? So kali ini, tahun ini adalah sangat-sangat beza, di mana kita nak Allah Subhanahu Wa Taala pandang kita, nak Allah Subhanahu Wa Taala bersama-sama dengan kita dan minta Allah Subhanahu Wa Taala angkat segala musibah yang ada sekarang ini, penyakit yang ada ini, supaya kita dapat menjalani kehidupan kita yang kita rindu, betul? Tapi sebenarnya semua tu adalah doa kita yang Allah telah makbulkan. So supaya sekarang ni kita lebih banyak bersyukur. Sebab hari raya kalau kat rumah, lagi dengan COVID, with one day you can settle everything. Macam kalau tak, macam before this, berapa hari kita hari raya kat Singapura? 30 hari, betul? Tapi dekat negara Arab dan sebagainya, cuma hanya 3 hari sahaja. Dan selepas 3 hari dah start bekerja macam biasa. Tapi kita seminggu, ada yang 4 hari, kalau boleh cuti lagi lama lagi suka. Jadi dekat sini kita muhasabah diri balik. Apakah erti hari raya kita tahun ini? Dengan hari raya kita bersama sikit mereka kita. Jadi jangan kita rasa down, jangan kita rasa alah tak best lah raya tahun ni. Tak. Kita imarahkan hari raya kita di dalam rumah kita bersama-sama dengan keluarga kita. Kita make sure kita salam, kita minta ampun, minta maaf dengan kita punya family members. Make sure daripada hati. Kalau dulu kelang kabut, cepat anak, minta maaf ni sebelum keluar. Betul tak? Sebelum pagi raya, sebelum keluar, minta maaf. Cepat kan? Tahun ni kita cuba ubah. Kita minta maaf dengan betul-betul. Kita detailskan kita punya maaf tu, minta maaf dari sudut apa dan sebagainya. Kita hayati setiap baik apa yang keluar daripada mulut kita sendiri. Okay, insyaAllah. So insyaAllah this year will be a different year for us. Okay, so recite takbir with family 7.30. Okay, perform 8.45 kita akan solat raya bersama-sama dengan keluarga. Pukul 9 kita akan dengar khutbah hari raya. Okay, on the Salam TV. So you can just set up your YouTube and everything. Okay, so if you don't understand Malay, you can follow the next one is on English. InsyaAllah hari raya tahun ini lebih bermanfaat. Salah satunya kita kurang dari sudut pembelian, kan kita tak ada nak beli banyak barang, kan nak buat open house. Sekarang ni semua kita kena close house. Tak boleh open dah. Kalau nak open for COVID, cannot, we don't want, right? So we close it for COVID. Okay? So insyaAllah kita dapat manfaat daripada preparing. So seperti yang Muiz pun kata, kita celebrate tahun ni dengan penuh responsibility, safely, and kita kena rasa kasih sayang antara keluarga dan khususnya pada orang tua kita.
kita kena protect orang, kita jangan exposekan orang dengan this COVID. Okay, so kita boleh gabungkan silaturahmi ataupun sambungkan silaturahmi kita, our bonding with the family through digital. Sekarang dah macam-macam. You can go for e-card, tak perlu lagi card digital, card physical. Kalau kita ada berkemampuan nak bagi duit raya juga, still you want to give the money, you can pay now, pay lah. Macam-macam pay ada sekarang. Tak ada masalah, tak perlu physical. So kalau ada lebih, bagi. Kalau tak ada, then buat cara tak ada. Kita kena bersederhana. Kalau tak ada orang yang sampai berhutang, jangan macam tu. Sebab benda ini adalah adat. Tak menjadi kewajipan bagi kita untuk memberi. Okay, kalau kita ada lebih, maka kita memberi. Sebab kita memberi, kita dapat, apa orang cakap, bersedekah. Dengan niat kita bersedekah. Okay. Alright, insyaAllah this will be last. Cepat juga ni. So this will be last. So insyaAllah this one, okay, kita akan ada. So sebelum tu Ustazah pun nak minta maaf pada semua orang. Okay. Yalah, this time right, siapa yang follow daripada first sebelum Ramadan sampailah akhir Ramadan ni dah nak habis, supaya apa yang Ustazah share tu dapat manfaatkan. Sebab masa Ramadan ni, masa Syawal ni lah kita kena banyak doa, contribute back and educate ourselves and so change. Okay, sebabnya kita kena change in ourselves because kita tak nak kalau kita rasa sakit dan kita bagi dua orang tu sakit, tak nak. Probably kita kena change that mentality, that mindset and everything. Okay, sebabnya kita nak jadi umat Islam yang responsible. Okay, so dari Ustazah is 00. Okay, and insyaAllah maaf zahir dan batin. Okay, memanglah lama lagi. Tapi kita tak tahu lagi bila kita jumpa kan. InsyaAllah pada next session lagi, insyaAllah. So next is Q&A session. Ada question? Any question from the sister? Do you have any questions? No? Ada questions? Kalau tak ada, Ustazah wrap up. Assalamualaikum. Ada soalan? Tak ada lah. Tak ada. Semua dah prepare for Hari Raya. Ustazah pun dah siap dah. Rumah Ustazah dah lampu lagi. Ni lampu lagi bedik So ada maklum bohong ni semua bedik lah, gambar saja. Rumah kita biasa-biasa je. Tak ada soalan, soalan pasal tentang Ustazah boleh ke puasa lepas Hari Raya pertama boleh puasa tak? Saya tanya soalan lah, Hari Raya pertama boleh ni tak? Apa nama dia? Boleh puasa tak? Siapa boleh jawab? Hari Raya pertama boleh puasa tak? Tak boleh. Tak boleh, betul. Sebab apa? Untuk hari kemenangan. Yes, itulah adalah hari haram untuk kita berpuasa. So hari apa kita boleh start puasa balik? Boleh jawab? Second day. Betul, second day. Betul, second day. So kita digalakkan puasa qada terus ke ataupun puasa Syawal dulu? Qada first, right? Kalau menurut itu pandangan masing-masing lah. Sebab ada orang dia kira dia punya menstruation, okay? Masa raya first few raya ni dia tak datang lagi menstrual, so dia boleh qada. Ada orang dia lebih utamakan qada daripada sunnah. Tak ada masalah. Ada orang dia nak meraihkan sunnah Syawal tu, boleh, tak ada masalah. Tapi ingat tak boleh nak gabungkan ya. Tak boleh nak gabungkan dua puasa tu. Jadi kalau nak gabungkan tu is a different thing. Okay? Sebab kalau kita nak gabungkan, make sure kalau qada benda wajib kan? Wajib. Boleh kalau kita nak kata okay, sambil dengan puasa Syawal, tak ada masalah. Sebab
Kita wajib. Kita tak tahu kan, kita ada orang tak sempat, dia tengah puasa-puasa sekali meninggal. Tak sempat nak qada yang lain-lain. Dia dah syok ni puasa sunat ni. So kita lebih utamakan puasa qada. So qada tu kira betul-betul. So kalau menses tu dah habis qada, lepas tu datang menses. Sempat tak nak book Syawal ni sikit. Nak dapatkan sikit lah, at least berapa hari. Kena kira lah masing-masing punya message masa datang Makzura tu. Oh, Ustazah, beside puasa now, any other amalan we can practice so we can continue to istiqamah. Oh, antara tunjuklah muka cikgu Ustazah je dengan Kak Siti. Tunjuk muka. Okay, sebab ni tak ramai orang tau, eksklusif tak ada. Okay, so this is apa benda yang kita boleh buat. Okay, amalan yang kita boleh buat first, selain daripada puasa sunat, puasa 6, okay, kita boleh teruskan zikir yang ada, yang kita selalu praktis dulu Ramadan. Tak ada masalah, kita teruskan zikir-zikir yang kita boleh buat. Sebab kan nanti anak-anak dah pergi sekolah, betul? Kita still continue the zikir, continue the routine yang kita buat masa Ramadan. Maknanya tak tidur lepas subuh, kita try to make our time, anak dah pergi sekolah, lepas subuh tu, make like 15 minutes ke 30 minutes kita baca Quran. At least berapa page pun tak ada masalah. That's to continue you to istiqamah. Buat benda yang kecil tapi continuous. Sebab kadang-kadang kita kalau buat benda besar terus kan, oh tak ada, saya nak khatam tu, hari tu saya nak khatam. Tak boleh. Kita semua baby step. So it's a good thing untuk start kecil-kecil dulu dan nanti kita terbiasa. Sebab Imam Ghazali kata kalau kita nak tukar habit, it change dalam 40 hari. 40 hari untuk kita ubah habit kita. So macam contoh kita dah 40 hari kan, so 30 hari Ramadan kita puasa penuh, tambah dengan 10 hari, kita buat benda tu akan jadi konsisten lah. Kita akan jadi terbiasa. Kalau tak buat rasa macam, apa benda yang tak buat lagi macam tu. Macam ni kan. Apa benda yang aku tak buat lagi kan. So selain daripada zikir, baca Quran, kita boleh mesti dengar apa-apa ceramah yang kita suka. Kalau kat Malaysia kan selalu ada TV 9 lah, tanyalah ustaz ke. Apa lagi TV Al-Hijrah, Assalamualaikum, kan. All that is good for untuk kita punya pengetahuan supaya kita ni tak tersalah laluan. Ada orang dia dengar satu orang je. Ada orang yang dia dengar semua, dia baru tengok mana satu yang dia boleh ikut. Sebab dalam Singapura, Malaysia, Indonesia is about the same. So Ustazah lebih more kepada Malaysia. Kalau kat Indonesia, Ustazah more kepada Buya Yahya. Kalau kenal lah. So Buya, dia punya, kita tengoklah apa yang kita suka, konten apa yang kita suka. Kita nak tahu tentang wanita, kita nak tahu tentang akidah, kita yang pilihkan. Sebab wanita kena ada education dalam Islam. Kalau tak, kita ibu. Kita adalah sekolah pertama anak-anak kita. Kita adalah sekolah pertama anak-anak. Anak-anak akan tanya kita dulu balik kan. Ibu, mama ni apa? So kita kena tahu. Dari sudut apa pun kita kena tahu lebih awal. Maknanya dari sudut teknologi ke, dari sudut kefahaman Islam, everything about Islam dan sebagainya. Khususnya bab logik ni. Sebab anak-anak akan tanya, mana Tuhan ni ibu? Macam ni kita nak percaya Nabi, kita tak pernah nampak macam kita nak jumpa Tuhan macam tu. All that, the children will ask. Betul? So, you as a mother need a lot of reading. So, daripada reading tu, anak-anak tengok, mak kita baca buku. So, anak-anak akan terikut sekali. Sebab anak-anak adalah, apa orang cakap tu, acuan kita. Kalau kita punya acuan cantik dengan anak-anak, insyaAllah anak-anak pun bisa cantik. Satu je pesanan saya pada ibu-ibu, saya pun belum jadi ibu lagi. So, ibu-ibu pastikan ini, mulut ni. Mulut dengan sini. Jangan sesekali salah gunakan mulut dengan ni. Sebab bila hati kita berkata, malaikat tulis angkat terus. Ingat doa ibu makbul kan? Anak kita macam mana punya nakal ke, macam mana punya, kita tak boleh nak kawal, tetap doakan yang terbaik untuk dia. Sebab apa? Saya pengalaman sendiri, bila mana anak tu nakal, mak doa yang merepek-merepek, mak sumpah dan sebagainya, anak jadi tak betul. Tapi bila anak jadi tak betul, mak salahkan anak, betul? Itu lumrah kan? Ni lah kau, faham? Tapi dia lupa. Sebenarnya sebelum ni dia pernah doakan anak dia pun benda yang sama.
Tapi kalau anak tu dapat mak yang Masya Allah, kalau mak dia doakan yang terbaik, tapi anak tetap macam tu, itu namanya ujian. Allah nak tengok sejauh mana ketabahan seorang ibu. So always say to yourself, insyaAllah I can do. Okay, sebab tak semua orang boleh, tak semua orang ada peluang untuk jadi ibu. Tak semua orang Allah bagi untuk rasa jadi ibu, tak semua orang. So bila kita dah jadi ibu, kita kena jaga kalam kita punya kata-kata ni. So keluar je perkataan yang kita ungkapkan pada anak, malaikat terus angkat tau. So hati-hati dalam benda tu. Sebab benda ni dah terlampau kan sangat berlaku. Kita tengoklah contoh anak-anak luar nikah dan sebagainya. A lot of things yang kita nampak, anak-anak kurang kasih sayang. Bila anak-anak kurang kasih sayang, benda macam tu jadi satu, dia tak tahu nak salahkan siapa. Padahal punca utama siapa yang dekat rumah. Betul tak? Sebab mak, saya pun nak salahkan ibu-ibu, tapi ibu-ibu selalunya di rumah, betul? Selalunya. Jadi sekolah yang pertama dia tu pergi dekat siapa. So kita jadikan rumah kita macam satu tempat yang dia nak balik je selalu. Dia tak nak pergi mana-mana pun. Rasa rumah dia best, tak ada tempat lain yang lebih best daripada rumah dia. Kita jadikan rumah kita macam tu lah. Supaya anak-anak kita lebih dekat dengan kita. Kita jadi kawan dengan anak-anak kita. Sebab kadang-kadang ibu-ibu yang jenis suka jerit-jerit. Saya pernah nampak mak-mak jerit-jeritkan anak, cubit. Anak tu ada malu tau. Anak tu tahu orang tengah tengok dia. Jadi anak-anak ni dia tak cakap sekarang, tapi dia akan buat kat cucu. Which is anak dia balik. Nanti bila kita dah ada cucu, nanti kita cakap dengan anak, janganlah buku kan kecil lagi. Tapi bila masa tu lah anak kata, mak dulu pernah buat macam ni kat kita. Faham tak? Dia buat balik. Benda history berulang. So kalau kita nak stopkan history tu, start from kita. InsyaAllah. So daripada preparation hari raya jadi pasal ibu So nanti insyaAllah hari ibu kita boleh buat lagi sekali. Ada soalan lain? Soalan lain? Welcome. Kak Razina, welcome. Ada lagi? InsyaAllah kita ada lagi masa kalau nak tanyakan anything lah, tak kisah. Preparation for it, benda biasa, tapi kadang-kadang kita terlepas pandang tentang sunnah, tentang kesederhanaan dalam preparing tu. Kadang-kadang, I want to wear the bling-bling baju. Padahal tak ada orang tengok pun dalam rumah je, kan? So pakai yang sederhana. Kadang-kadang, I want to wear the heel. Heel tu mesti semua. Padahal duit heel tu sebenarnya kita boleh bayar sedekah ke, ataupun kita boleh belikan sesuatu ke, kita boleh bagi kat mak bapak kita duit tu. Kan? So make sure apa yang kita nak belanjakan tu adakah benda tu keperluan kita atau kemahuan kita. So needs or wants. Dua-dua like, kena fikirkan macam tu. Kadang saya pun sama. Kalau nampak baju tengah seal kan, Masya Allah. Jadi akan like scroll lagi. Lagi tangan jari ni lagi subhanallah. Akhirnya kat akhirat jari dia banyak cakap. Ya Allah, dia selalu scroll ya Allah. Lepas tu beli ya Allah, saya tak pakai. Semua satu masalah juga. So kita kena make sure. So saya boleh saya tanya tentang qada puasa yang tertunggak. Bagaimana kiraan kita fikir yang masih perlu qada. Okay, pasal qada puasa ni sebenarnya kita, kalau qada puasa kita tahu berapa hari. Kalau kita tahu berapa hari, alhamdulillah. So you can just go to MUIS punya website. MUIS punya website. MUIS ada calculation on that. So dia akan tanya you berapa hari and dia akan timescan for you berapa yang you kena bayar fidyah. So don't worry, you can just go to the website. Kalau tak, you can just go to MUIS punya website, kat situ ada inquiries and everything. They will assist you from there. Sebab kadar fidyah is different hari-hari lain-lain. So macam sekarang ni 140 tak silap saya. 140. So kita kena times lah berapa. 140 ke 120, something like that. So make sure you go to the exact tempat yang betul lah. Kalau sebaik bagi pendapat saya, sebaiknya pergi dekat MUIS sebab dia dah ada calculation untuk kita, dia ada calculator sebenarnya. So berapa qada tu tak kena qada. Kalau kita tak qada dalam setahun tu, contoh bulan Ramadan ni, kita tak qada punya puasa sampai ke kita jumpa Ramadan depan, maknanya kita punya fidyah jadi double. Fidyah kita akan double. Fidyah kita akan jadi double. Maknanya double macam mana? Double tu, sebab kita tak qada dia jadi double lah. So fidyah double. Qada tak double, fidyah sahaja yang double.
So, Ustazah, what is hutang kafarah? Hutang kafarah, okey, kafarah. Kafarah ni adalah, macam mana nak cakap kafarah adalah sesuatu yang dilanggar ataupun dia pernah buat sesuatu kesalahan, kafarah. So, dia kena bayar kafarah tu. So, what kind of kafarah? Kafarah ada macam-macam. So, you kena tanya, what kind of kafarah? Okay, tapi kalau kita tak tahu berapa lama kita hutang, mungkin dari masa-masa jauh. Okay, kalau kita tak tahu, okay, macam tak tahu total tak tahu. So, my advice is, every month kalau ada lebih, kita bayar fidyah. Every month dia bayar lebih, kita bayar fidyah. Macam tu, kalau every month lah kita ada lebih. Kalau tak, kita buatlah masa, contoh kita ada duit lebih ke, kita bayar fidyah. Duit lebih je kita bayar fidyah. Kita tak tahu tapi kita just letak. Contohlah kita punya duit cukup macam like 30 days. Okay, untuk 30 days punya fidyah cukup. Tak 30 days selalunya dalam, berapa saya bayar? Dalam 80 lebih dolar. So, contohlah below 100 still cukup kan untuk sebulan. Okay, kita bayar and kita qada macam biasa. Macam mana nak bayar fidyah and qada? Fidyah is duit. Okay, fidyah is duit yang mana kita kena go through MUIS punya website. Okay, kita nak letak 30 hari, kita tak apa. Then, after that, okay, untuk qada, selagi mana kita mampu untuk qada, kita qada puasa Isnin Khamis. Okay, kita biasakan kan, kita nak bayar balik. Buat je lah, sampailah akhir hayat kita. Kita tak tahu betul. So, this is the time kita just qada je semampu kita. Tapi yang pasti, make sure dah salat taubat. Taubat tu yang taubat nasuhah, yang tak akan buat lagi. Macam tu. So, bila kita taubat nasuhah, fidyah can pay any other month to you. Yes, betul. Fidyah boleh bayar bila-bila masa sahaja, not only Ramadan. Ramadan yang kena bayar wajib adalah zakat fitrah sahaja. Duration dia during Ramadan sahaja sampai sebelum pelaksanaan solat hari raya Aidilfitri pagi tu. Sebelum solat maknanya masa imam angkat Allahu Akbar, that's the last time. Dah tak boleh. Before that dah kena. So masa dah angkat tu dah tak valid lah you punya zakat fitrah. Dan so kalau boleh first Ramadan ke second Ramadan dah kena bayar terus. Make sure bayarlah sebab senang sekarang semua go through online kan. Cuma receipt je tak dapat lagi betul. Receipt je lambat dapat. So tak ada masalah kalau receipt lambat. Okay. So receipt, make sure kita dah ada kita punya own proof yang kita dah bayar. Alhamdulillah. Itu sahaja. Okay. Lagi? Soalan? Terima kasih. Sama-sama. Oh, I see my student just now. Assalamualaikum. Okay, so any questions lagi, sister? Nak minta tips, saya tak ada tips lah. Saya tak ada tips masak. Saya masih lagi belajar untuk memasak. Nak menjahit, subhanallah, langsung ada. Nak tanya tentang apa-apa soalan boleh, insyaAllah silakan. Yang pasal kafarah tu make sure clarify lah what is hutang kafarah, kafarah jenis apa. So ada yang kafarah dam yang masa pergi haji ke, umrah ke. Kafarah, ada yang dia pernah buat nazar. Nazar ni berjanji pada Allah SWT tapi dia dah tak laksanakan, dia tak sempat laksanakan, so kena bayar kafarah tu. There's a lot of jenis kafarah. So make sure you specific for kafarah tu. Tapi kalau dah contoh dia dah meninggal dan sebagainya, orang tak sempat kita tetap nak bayarkan kafarah dia, kita tengoklah apa yang dia dah lakukan. Yang paling dekat dengan dia siapa? Isteri ataupun anaknya, boleh tanya. Macam tu. Ataupun ada yang dia tulis-tulis. Sebab tu hutang sebagusnya dan sebaiknya adalah untuk tulis. Sebab dalam surah Al-Baqarah ayat 282, Allah, itulah ayat terpanjang dalam Al-Quran. Ayat yang paling panjang berkaitan dengan hutang. Jadi hutang ni kita kena tulis. Jangan, nak pinjam 100, boleh. Bagi je tau, kita bagi je. Tapi kita tak tanya, bila nak bayar balik ataupun ini untuk apa. Tapi sekarang kan teknologi, semua dah ada kan through email dan sebagainya, betul tak? So tak jadi masalah benda tu. So macam mana cakap lah, sekarang kalau tak tulis, screenshot senang. Kau hutang aku sekian-sekian, bila nak bayar? Tapi jangan cakap lah baik-baik.
Saya nak perlukan duit sekian-sekian. Kita kan orang Islam, berkhidmah, walaupun tengah marah, still tenang. Saya pun tengah belajar tenangkan diri. Kalau kita halalkan macam mana? Tak ada masalah. Kita cakap dengan orang tu, tak apa saya halalkan. Tak ada masalah. Sebab kadang-kadang kita tak tahu orang tu memang tak ada. Memang tak ada duit. So kita as a friend ke, as a family, tak apa tak payah. So kita cakap dengan dia, kita halalkan. So kita tak payah ada ungkit. Ini ungkit ni kita Allah tarik tau balik kita punya pahala. So dia rasa, dulu aku tolong dia tau masa dia susah. Jangan ungkit. Inilah perempuan kalau dia suka ungkit. Ini paling susah nak hilang. So kita cuba untuk redha. Bila kita belajar redha, hati kita tenang, kita akan gembira. Kita kena senyum. Bila senyum tu sebenarnya bagi kita positif tau. Positif, dia punya aura positif tu ada. So, kalau kita macam tu, nanti kita punya penuaan cepat nampak tu. Cuba teka umur Ustazah berapa? Cuba teka umur Ustazah berapa? 70. Bukan, ya Allah mudanya subhanallah. Cuba teka. Buka suara nak dengar. 36. Pasti saya muda lah. 36. Apa? 20? 36. 36 tak? Itu Ustazah Fidah. So macam mana? Siapa boleh agak-agak umur Ustazah? 35 lah Ustazah. 35? Tua je saya, ya Allah. Alamak. Apa doan ke? Apa doan ke? Saya baru 28. Umur saya baru 28 tahun. Muda kan? Masih muda. Kan? Ada orang cakap saya belum kahwin. Padahal saya dah kahwin. Saya dah kahwin dah, Alhamdulillah. So Ustazah, kalau fidya ni kita ada hutang masa-masa remaja kita dulu, kita boleh bayar begitu saja. Yes, betul. Ataupun boleh tak kita amanahkan orang kita untuk jelaskan umur kita? Yes, boleh. Tak ada masalah. Make sure you tulis lah. Sebaiknya, macam Ustazah akan ada buku macam ni tau. Buku macam ni, kan? Buku macam ni Ustazah ada. And my husband akan selalu tengok hutang saya apa. Contoh, hutang kawan yang berpuasa pun saya tulis. Hutang sekian-sekian siapa, sekian-sekian siapa. So kita tak tahu kita mati dalam tidur, kita mati dalam iman, kita tak tahu. So benda-benda ni kita kena make sure kita tulis kat phone ke, dekat mana-mana yang husband kita atau kawan kita terdekat boleh baca. Pastikanlah, sebab kadang-kadang orang meninggal ni dia meninggal macam tu je. Wah ni, ada yang tahu, ada yang dah buat preparation, dah rasa. Ada yang boleh rasa, so ada yang dah buat preparation. Kalau dia rasa, dia dapat buat preparation tu, subhanallah. Kalau seseorang tak mampu qada, boleh ke orang lain qadakan puasanya? Tidak boleh. Kalau orang tua, dia tak mampu dah puasa, bayar fidyah. Kalau kita sakit dan sebagainya, bayar fidyah. Tak perlu qada. Kita tengok pada situation. Kalau kita sihat wafiat macam saya sekarang ni, sihat wafiat, so kita tak ada masalah lah. Boleh qada. Jangan kata, gastrik Ustazah. Check doktor dulu. Make sure you betul-betul confirm your gastrik, barulah ada fidyah dan sebagainya. Kalau dah lupa siapa kita hutang macam mana. Kalau dah lupa, wallahualam. Kita kena tanyalah kawan-kawan kita yang termasuk kita contact dan sebagainya. Ataupun buatlah status. Ada sesiapa yang aku hutang, sila PM. Ada orang buat macam tu. Berani orang kawan-kawan saya lah. Ada yang buat macam tu sebab dia takut kan. Ada orang petikaikan juga, even 50 sen ke 10 sen dia akan tanya, aku ada hutang kau tak berapa sen? Ada orang terus cakap, tak payahlah berapa sen je aku halal. Dah maknanya halal keluar daripada mulutnya, Alhamdulillah, so dah tak ada masalah, dah tak ada hutang. Dah meninggal tetap kena bayarkan fidyah. Yes, orang yang dah meninggal tetap kena bayarkan fidyah. So make sure lah kita agak-agak berapa. Ataupun kalau tak tahu, kita just bayar lamsam ataupun sikit-sikit. Setiap kali puasa kan, kita sedekahkan fidyah tu. Termasuk fidyah tu dengan atas nama dia sekali. Kita tak tahu ataupun kita tak tahu langsung Ustazah. Mak saya tak pernah cerita pun. Selama dia hidup berapa lama dia dah potong puasa Ustazah. Tak sempat nak qada yang sebagainya. So kita tahu, then kita tak tahu kan. Kalau kita tak tahu, then kita just bayarkan sahaja. Ikut kemampuan kita. Dan sebab tu bila orang meninggal, banyakkan sedekah Fatihah, banyakkan sedekah atas namanya. So kita tak tahu sepanjang hidup dia apa yang dilakukan, tapi dengan Fatihah dan sedekah itu mampu untuk membantunya di alam barzakh. So, Rasulullah SAW ada satu kisah di mana ada orang yang Rasulullah lalu dekat satu kuburan Islam, dia dengar
Dia dengar dan dia dengar ada dekat jenazah ada jenazah ni nangis. Jadi dia pun Rasulullah ada mukjizat kan. Rasulullah tanya, apa yang berlaku? Kenapa kau meraung cari-cari? Aku cari Fatihah anak aku. Aku cari tau. Rasulullah maka Rasulullah pun Fatihah pada dia dan letakkan pelepah kurma. Pelepah kurma supaya sejuk kan, supaya dia lagi tenang. Dan itu semua simbolik. Macam orang Melayu kita kan, ada kipas lah dan sebagainya. Itu saya tak faham. So, itu semua adat sebenarnya. Kipas tu, awak bayangkan jenazah tu dapat apa benefit kalau ada kipas tu. Kalau kipas tu ke bawah, saya tak faham. Tapi kipas tu di atas. Berpusing-pusing saja. Jadi, membazir. Sebaiknya kita buat mana yang cukup dapur-dapur. Pastikan bersih dan sebagainya. Itu sahaja yang penting. Kebersihan tu penting. Jika kita dalam kesulitan, kita pakai duit anak kecil tapi kita tak sempat nak bayar, tak panjang umur. Ustazah macam mana tu Ustazah? Anak belum faham kan? Okey, kalau contoh kan kita dapat baby bonus kan? Anak kita dapat baby bonus. Kita gunakan untuk kegunaan apa? Kegunaan diri sendiri tapi kegunaan keluarga. Tak ada masalah. Benda tu sebab sekarang dalam masa kita ekonomi gawat dan sebagainya kan? Krisis ekonomi dan sebagainya. Keperluan duit tu untuk meneruskan kehidupan tu sangat penting. Jadi kita ada kemampuan sikit, kita bayar balik. Maknanya top up balik dalam saving dia dan sebagainya. Itulah cari ibu bapa yang lebih bertanggungjawab. Ya, kita pun pernah susah sebelum ni, tapi jangan jadikan punca untuk kita gunakan duit anak demi untuk kita nak, kita kata, ni aku nak membesarkan kau ni. Jangan sekali berkata begitu dengan anak. Sebab anak akan simpan dan katakan balik itu pada kita masa kita tua ni. Kita tak nak anak kita macam tu kan. Jadi tak pasal-pasal kita duduk dekat rumah orang tua-tua. Sebabkan kita perbuatan kita sendiri. Kita yang minta sebenarnya. Jadi anak-anak pun fed up. So kita jadi friend to our children. So insyaAllah anak tu akan faham. Even saya boleh ceritakan my husband, dia dulu masa kecil-kecil lah, dia pelakon teater. Okay. So teater kan dapat duit banyak kan, beribu-ribu. So teater bukan calon-calon teater, ini teater dengan Siti Nurhalizah lah dan Imam Fatimah lah dan sebagainya kan. So he role one of the pelakon dari situ. So banyaklah duit dia. So at that time family tengah susah. So my mother-in-law use some of it. Tapi sebabkan kesusahan, jadi bila kita ada saving, gunakan anaknya saving, kita tahu anak tu pun dah besar masa tu. So dia faham dan dia menghalalkan sebab kegunaan bukan untuk kegunaan sendiri, kegunaan untuk keluarga. Tak jadi masalah. Okey, soalan lagi? Ni semua dah masak untuk iftar ke? Buka apa hari ni? Cerita muka apa? Share sikit resipi apa? Ke order? Mesti order kan? Order apa tu? Ada soalan lagi? Hari ni Ustazah tak masak. Ustazah masak belum masak. Tapi Ustazah bagi resipi je dekat husband Ustazah. Husband Ustazah masak. Ustazah hari ni back to back kelas. Walaupun hari Ahad, back to back kelas. So pakai tudung pun tak sama. Maintain je tudung ni. Masya Allah. Bagus. Kalau tak, kalau pergi kerja lah kan. Kerja dengan budak-budak. Tudung ni akan sengit ke ataupun dah tak betul lah. Sebab kita dah tak fikir pasal tudung. Sekarang ni kan Zoom cantik dan sebagainya. Masya Allah. Hari ni Ustazah masak, Saya tadi cakap, siakap steam. Alat air tu. Alat macam campak je. Sedapnya. Sedap kan? Tapi dia kat kepala je, sampai situ je. Yang badan semua tahu dah makan dah masa hari. Dah masak benda lain. Tinggal atas je. So rasa-rasa je lah. Ustazah kalau buku pun jarang sangat order. Kalau melainkan macam bukan malas lah, macam penat, macam ni kan. Ni ada rosah sebenarnya, ada orang cakap tu keringanan sebenarnya untuk tak masak. Tapi ada orang volunteer nak masak, saya bagi resipi je lah. Buatlah sendiri kat dapur tu, ketang gantung. Soalan lagi? Tak ada? Semua suka type Saya yang banyak bercakap. Kalau lah saya minum air sekarang.
Ustazah, ya saya. Ada lagi soalan? Macam mana cara kita tegur suami kita dengan cara baik? Masya Allah. Dengan mula perbuatan kita sendiri. Maknanya tegur suami tu dari sudut apa? Nak tegur apa? Nak perlu tahu juga. Oh, lelaki dengan ego ni tak boleh dipisahkan puan. Tapi kita sebagai seorang wanita, kita kena ajar dari sudut, mengajar maknanya nasihat lah. Nasihat tu supaya kita, nasihat tu dengan hikmah. Maknanya kita duduk sama-sama, kita duduk tenang dan kita explain. Sebab lelaki ni kadang tak faham kita kan. Dia kata dia tak faham kita. And lepas tu bila jalan nasihat, dia kata kita pula salah macam tu. Tapi kita kena explain the situation. Mana situation tu biar clear and kita statekan the reason kenapa kita kata macam ni. That's what I do lah selalu. That's what I did selalu sebabnya kita orang jarang gaduh lah. Jarang gaduh. Macam kalau gaduh tu 2 jam je paling lama. 2 jam je. Lepas tu dah boleh cakap balik dah. Susah dia macam ni. Kita kena ingat lah tujuan utama kita berkahwin. Kita berkahwin kerana apa? Kalau kita berkahwin kerana sesuatu, itu kerana Allah SWT, kita akan susah untuk menjadi seorang yang lebih redha. Tapi bila kita redha dengan sesuatu perkara, kita redha dengan apa sekali Allah yang bagi kat kita, kita belajar. Bila kita redha sebenarnya kita belajar dan tanpa kita sedar sebenarnya Allah mengangkat darjat kita sebagai seorang isteri. Kita sabar. Even Aisyah pun pernah cakap, dia jealous dengan Rasulullah dan sebagainya. Tapi Rasulullah balas balik dengan kasih sayang. Rasulullah explain tu ke. So, kita perempuan, kita kalau kita rasa kita dah bagi hint dekat lelaki ni, kita dah faham. Kita dah bagi hint dekat suami kita tapi suami kita tak faham. So, lelaki ni dia kena cakap direct. Awak tak boleh bagi dia pusing-pusing. Macam pusing macam roller coaster baru sampai tujuan. Tak. Kalau awak cakap, abang tolong belikan tomato. Okay. Awak kena cakap tomato jenis apa? Ada yang tomato kecil, ada tomato besar. Abang beli tomato yang besar tu 3 biji. Macam tu. So ada kali lelaki dia tak boleh nak fikir betul-betul. Lagi tambah kalau lelaki, ego is a normal thing sebenarnya. Sebab itu Allah bagi kita, yes, macam Aisyah terpilih, yes, suami dia Fir'aun lagi, subhanallah wa ta'ala. Dia punya ego kan. Tapi kita normal, kita semua normal. So kekurangan suami kita tu menjadi kekuatan kita sebenarnya. Kekurangan suami kita dari sudut ego dia dan sebagainya adalah untuk kita belajar macam mana cara kita untuk jadi isteri lebih baik. Sebab kalau ego bagi saya, kalau ego yang melampaui macam tak bagi nafkah ke ataupun macam abaikan segala tanggungjawab dengan disebabkan ego dia tu, dan barulah rujuk pada mahkamah. Tapi kalau still kita boleh selamatkan rumah tangga, selagi kita selamatkan, kita boleh selamatkan. Maknanya jangan gaduh, jangan sekali gaduh depan anak. Sebab efek dia sampai ke besar tau. Betul saya kata. Sebab sekarang ni kalau ibu-ibu perasan, kenapa anak-anak sekarang ni bermasalah dan susah nak kawan? Sebab dia tengok situasi dekat rumah. Anak perempuan saya boleh berpeluk-peluk dengan bapanya sampai berapa tahun. Sampai anak perempuan dah akhir balik. Maksudnya dia boleh sayang saya. Dia macam, tak adalah, janganlah sampai macam peluk yang macam umur 7 tahun ke bawah. Tapi dia dah, bila dia dah cukup segalanya, maknanya dia dah cukup dengan dia punya sifat keperempuanan dia, kewanitaan, so it's better to macam jangan melebihi. Boleh salam, boleh cium, boleh peluk. Tapi not in macam hari-hari lah. Kalau cakap hari-hari ke macam sampai nak tidur pun dengan bapa, macam tu. It's not, cannot. So bila dah cukup keperempuanan, maksudnya dah ada fizikal depan dah cukup, belakang dah ada bentuk badan dan sebagainya kan. So it's better for kita kena ajar. Bukan tak boleh, tapi depan kita lah, maknanya macam sayang-sayang, baring atas ibu tu tak ada masalah. Nak peluk, nak pergi sekolah peluk dan tak ada masalah. Tapi not in macam benda yang tak selalu buat lah. Macam tu. So kita bila anak perempuan, kita kena ajar lah. Nanti kita one to one dengan dia. Bilang kenapa, sebab ni bapak. Sebab kita kena jaga kita punya bukan maruah, kita anak perempuan, kita kena jaga kita punya aurat. Walaupun yes bapak kita, but still
dia seorang lelaki dan manusia biasa. Kalau anak perempuan pula dengan ibu sama juga. Tapi anak lelaki dengan ibu selalu dia macam manja-manja macam tu kan. Jarang saya jumpa anak lelaki yang duduk bawah ketiak mak like 24 hours. Jarang. Anak lelaki sekarang yang kalau duduk bawah ketiak mak pun dia tak duduk bawah ketiak mak, dia duduk dalam bilik. Dia tak duduk bawah ketiak mak, dia duduk dalam bilik. Itu tapi dia still rapat dengan mak dia. Anak lelaki jarang lah nampak macam cium-cium mak macam cium-cium tak ada masalah, nak menunjukkan kasih sayang tak ada masalah. Tapi it's not, kita kena ajar lah a proper way macam mana Rasulullah didik anak. Sebab umur bila dia dah akhir balik, dia dah tahu baik betul, dia dah tahu apa itu seks dan sebagainya, dia tahu. So kita kena ajar. Sebab benda ada education of sex education ni kita kena ajar dari kecil. Maknanya kalau bila kita didik, maknanya kita jangan cakap, oh ni berbet, tak boleh. Bagi tahu, ini tempat apa, ini apa function dia. So kalau orang selain daripada ibu atau tak apa pegang, tell me. Budak-budak sekarang kena cakap macam tu sebab diorang dah advance. Sebab kita makan banyak McDonald's, jadi semua anak-anak kita advance. Semuanya fast. Betul tak? Tentu sekarang zaman berbeza. Zaman 90-an, dalam 90-an semua lain. So anak-anak yang zaman 90-an ni masih ada terjaga. So yang dah lepas daripada 99 ni, tahun 99 dia kena jaga betul-betul. Sebab anak-anak ni dia perlukan explanation. Satu je yang saya boleh cakap, yang anak-anak datang sekolah, anak-anak pergi sekolah ni, dia cuma ada dua jenis je. Satu, memang datang nak belajar, memang datang bertahu dia nak belajar. Nombor dua, nak attention, nak kasih sayang. So cikgu-cikgu ni banyak memberi kasih sayang pada anak-anak. Ada tu yang macam apa masalah, setakat hantar anak sebelah. Ada yang terlampau caring, sampai anak masuk kelas pun dia ke tepi sikit pun dia akan masuk tengok. Dah duduk boleh balik. Tak. Kita kena bagi satu trust pada diorang. Kita kena yakin, oh anak aku dah besar, okay, yakin. Dah. Bila kita letakkan anak di bawah ajakan Allah, insyaAllah Allah akan jaga. Satu hari-hari kita doakan anak supaya anak kita ni dijaga. Dan sentiasa ajar anak kita dengan Quran, dengan hadis dan sebagainya. Okey? Soalan? Wah, hari ni dia preparation daripada banyak topik Dahsyat. Bagus. Walaupun sikit partisipan dia, tapi dia punya pertanyaan tu, subhanallah, rupanya memang suka dalam grup kecil untuk pertanyaan. Soalan lagi? Tak ada? Kalau tak ada, Ustazah wrap up, boleh? Supaya semua orang boleh rehat, boleh sambung dengan tadarus dan sebagainya, boleh cepat-cepat khatam. InsyaAllah. So, kalau tak ada apa-apa, InsyaAllah hari ni kita dah settle dengan preparation for Eid. So this is my, not last lah. This is the last of my session for Ramadan. During Ramadan, the whole entire Ramadan. InsyaAllah, sebab Ustazah dah buat sebelum-sebelum ni, Ustazah buat preparation checklist Ramadan, Lailatul Qadar, Nuzulul Quran, apa lagi ya? Preparation for Eid. So yang kids punya, so a lot of things I will share insyaAllah. So mana-mana yang kekurangan datang daripada diri Ustazah. So minta maaf ya. Maafkan saya tak? Minta maaf kalau saya ada terkasar bahasa ke, tiba-tiba cakap Ustazah ni cakap merepek minta maaf saya minta maaf. Saya masih muda. So kalau saya okey je kalau ada orang nak tegur saya cara percakapan, penyampaian dan sebagainya, tak ada masalah. InsyaAllah. So kita akhiri kita punya session with Tazkiyah Kafarah and Suratul An. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, itu saja. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Yes, sama-sama. Wah, love you too. Sampai raya Pak Uzai dah basin. Tengok lampu lalik saya cantik kan. Dia tak berkelip. Masalah dia tak berkelip. Sebab Kak Siti je idea. Tak lagi. Okay, jumpa lagi. Bye-bye. InsyaAllah. Selamat berbuka. Bye-bye. The two Z. Bye-bye. Bye. Selamat Hari Raya.